Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala al-furqana ala abdihi anzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu syahidan da'iyan bi'idhnihi wa sirajan munira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi ba'dah. Wassalatu wassalamu wa barika ala abdika wa rasulika ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'ah. Kita teruskan dalam dars Syarah As-Sunnah li Imam Al-Bahari Al-Hambali Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata di dalam poin yang keempat, membawakan athar daripada Umar bin Khattab. Athar adalah ucapan, riwayat yang datang daripada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Itu athar. Adapun hadis itu datang daripada Nabi SAW min sifatin wa min qaulin wa min takririn wa min siratin Nabi SAW. Hadis merupakan daripada sifat Nabi, perbuatan Nabi, min fi'lin, min qaulin, daripada ucapannya, daripada sirah-sirahnya, ataupun daripada takrirnya, daripada pengakuan Nabi SAW, itu adalah hadis. Ammal athar, adapun athar itu datang daripada para sahabat-sahabat, iaitu maksud athar ni adalah peninggalan, sisa kesan bekas yang ditinggalkan oleh para sahabat. Jadi untuk tidak mengkonfuskan, maka ulama riwayat membahagikan riwayat itu kepada hadis dan juga athar. Jadi apabila kita kata athar, itu adalah ucapan para athar, itu adalah ucapan siapa? Sahabat. Kalau hadis, itu adalah ucapan Nabi SAW. Nah, jadi di sini merupakan satu athar daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, la udhra li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasibaha huda wala fi huda tarakahu hasibahu dhalalatan faqad buyyinatil umur wa thabatil hujjatu wa qata'al udhur. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahawa tidak ada keuzuran bagi setiap orang. Kaum muslimin itu menjadi satu keuzuran, kebebasan ataupun kelonggaran seseorang itu beranggapan bahawa kesesatan itu yang dianggap sebagai petunjuk boleh dilepaskan. Nah, maafkan. Tidak ada seseorang pun di kalangan kaum muslimin itu beranggapan bahawa kesesatan, dhalalah, yang dia merasakan itu sebagai satu petunjuk. Tidak boleh. Dia menyangkakan bahawa kesesatan itu adalah satu petunjuk. Dan meninggalkan petunjuk tersebut. Wala hudan tarakahu hasibahu dhalalatan, dan meninggalkan petunjuk kerana mensangkakan bahawa itu adalah kesesatan. Ini menunjukkan kaum muslimin, orang awam ini, dia beranggapan bahawa petunjuk itu, petunjuk, huda. Al-huda, maksud dia situ al-il, adalah ilmu. Huda adalah ilmu. Adapun dhalalah, kesesatan itu adalah zulumat, kesesatan, penyelewengan. Dan orang yang melakukan kesesatan ini disebabkan
bighairil ilm, tidak mempunyai ilmu. Di mana masyarakat orang awam, mereka beranggapan bahawa apabila dibacakan mereka dalil macam mana sekalipun, dia beranggapan bahawa itu adalah satu kesesatan. Dan ada yang beranggapan bahawa yang kesesatan yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan itu adalah petunjuk. Nah, apa yang kita ambil tamthil sebagai contoh, masyarakat kita umumnya, mereka menyangkakan sesuatu yang diyakini oleh masyarakat awam kita, sesuatu ibadah ataupun satu akidah, keyakinan yang diguna pakai oleh majoriti masyarakat kita, maka ia adalah petunjuk. Apabila kelompok minoriti melakukan ataupun menafikan amalan tersebut dan mereka beranggapan itu sebagai satu kesesatan. Maka di sini berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ar-Risalah. Di dalam kitab Ar-Risalah. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam usulnya, Man istahsana syara'a faqad kafar. Barang siapa yang menyangkakan sesuatu ibadah dalam syarak ini bahawa itu adalah syarak, dia menyangkakan, maksud dia istihsan, bersangka bahawa perbuatan itu adalah syarak, sedangkan perbuatan itu tidak disyariatkan, faqad kafar, maka orang itu telah kufur. Apa yang dia kufur? Dia kufur kepada apa yang diturunkan oleh Allah dalam Alkitab, apa yang diberikan kepada Nabi SAW, al-hikmah, iaitu as-sunnah. Maka sungguh ia telah kufur. Maka tidak boleh kita menyangkakan dengan agama ini dengan sangkaan-sangkaan. Kalau demikian, agama ini tidak mendatangkan sangkaan jika kalau ataupun kalau dan juga prasangka daripada hawa nafsu. Maka wala fi huda tarakahu hasibahu dalalatan, maka tidak boleh seseorang itu menyangkakan bahawa petunjuk itu ditinggalkan disebabkan cukup bagi mereka mengikuti apa yang sesat baginya itu. Faqad buyyinatil umur, maka perkara-perkara yang telah dijelaskan dalam agama, hukum hakam telah dijelaskan. Kemudian wasabat al-hujjah, kemudian hujjah itu telah ditetapkan. Apa kata Umar bin Khattab? Wasabat al-hujjah adalah hujjatul balighah, hujjah yang kukuh. Hujjah yang kukuh ini akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla pada yaumul qiyamah nanti tentang apa yang kita lakukan. Apa yang kita amalkan disoalkan daripada mana amalan itu datang, iaitu hujjah. Maka kita memahami hukum-hukum fiqh dalam hukum-hukum akidah. Kita memahami semua perkara mesti datangkan dalil. Tanpa dalil maka perbuatan itu ditolak. Dalil itu adalah petunjuk. Maka hukum salat itu haram, maka hukum puasa itu haram selagi mana tidak ada dalil. Apabila ada dalil yang memerintahkan untuk kita salat, baru kita boleh salat. Apabila ada dalil yang memerintahkan untuk kita berpuasa, maka kita berpuasa. Jadi hukum asal ibadah itu adalah haram. Apa benda semua yang diyakini dalam akidah itu semua pada asalnya tidak perlu diyakini kecuali yang diperintahkan untuk diyakini, baru kita yakini. Maka kita perlukan ihtaju bid dalil ataupun dilalah. Kita perlukan adanya dalil. Tanpa dalil maka semua itu tidak menjadi hujjah. Maka lihatlah ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, para mubtadi', orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak disunnahkan, melakukan perbuatan bid'ah, maka mereka tidak ada hujjah. Kenapa mereka tidak ada hujjah? Kerana mereka tidak ada dalil. Meskipun mereka mendatangkan dalil-dalilnya, maka dalil-dalil itu tidak menepati manhaj istidlal. Kadang-kadang dalilnya ada tetapi tidak mengikuti cara kita berhukum. Barangkali ada ikhwan kita yang tidak memahaminya, dan kita lihat di dalam konteks piawaian, maksudnya kita melakukan suatu electrical, kita nak beli barang itu mesti ada sirim dan sebagainya. Jika tidak, dia tak diterima pakai. Agama ni kita ada dia punya SOP dia juga.
Dalil ada, tapi dalil itu sesuai tak? Kalau dia berbuat apa semua amalan yang bersangkakan boleh, maka semua orang boleh buat agama dia sendiri, kerana semua agama itu akan menjelasakan baik. Tidak ada agama yang tak baik dipandang oleh kepala manusia. Sedangkan agama Islam ini memandang semua agama adalah batil kecuali Islam. Di dalam Islam, semua kelompok itu adalah batil kecuali Ahlus Sunnah, iaitu jamaah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ridwanallahi alaihim ajma'in. Kemudian wanqata'al uzur, lalu uzur pun tertolak. Uzur ni maksudnya kelonggaran baginya itu tertolak. Apabila dalil telah tetap, maka tiada uzur baginya untuk meninggalkan segala-gala apa yang disangkakan. Bahawa Ahlu Sunnah memandangkan bahawa apa sahaja yang kita ambil daripada agama ini mesti berdasarkan bin nusus, datang daripada Al-Quran dan juga hadis yang sesuai dengan kefahaman para sahabat ridwanallahi alaihim ajma'in. Maka dalam akidah tidak boleh seseorang itu bersangka-sangka juga. Sedangkan dalam masalah fiqh, seseorang itu tidak boleh bersangka. Apalagi dalam masalah akidah. Naam, kita lihat dalam masalah fiqh, berbeza dengan sangkaan dan juga ijtihad. Sedangkan ijtihad itu setelah ada dalil, dua dalil, lalu dia berijtihad dengan dalil yang A ini lebih rajih, lebih kukuh dan lebih kuat, maka dia tinggalkan pandangan B. Berdasarkan ini, ada sebuah hadis yang di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disahihkan dalam sahihnya, "Idza ijtadaha al-hakim fa asaba falahu ajran, fa in ijtadaha fa akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim dia berhukum dengan ijtihad dia, apabila ijtihadnya itu betul, maka dia dapat dua pahala. Sekiranya ijtihadnya salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Ini dalam masalah menghukumi masalah-masalah fiqhiyah. Adapun dalam akidah, kita tidak boleh mendatangkan masalah kias. Apa tu kias? Sangkaan. Kita akan baca dalam syarah sunnah. Demikian juga Al-Imam Ahmad sebut dalam usul sunnah. Was sunnatu laisa fi kias. Dalam sunnah itu tidak ada kiasan. Adapun dalam masalah fiqh ada kias. Di dalam masalah akidah tidak ada kias. Ada siapa yang tak faham kias? Biasanya orang belajar fiqh, dia akan faham Al-Quran, sunnah, ijma' dan juga kias. Di dalam akidah kita hanya ada Al-Quran, sunnah, ijma', tidak ada kias. Dalam masalah fiqh kita ada Al-Quran, sunnah, ijma' dan kias. Ijma' ni adalah ijma' kaum muslimin, bukan ijtima' ulama'. Ijma'nya kaum muslimin, iaitu di pada zaman salafus salih ridwanallahi alaihim ajma'in. Amal kias ini adalah dalil yang tidak jelas lalu disandarkan. Sebagaimana telah kita bincangkan dan kita bahaskan dalam masalah hukum ganja, hukum arak dan sebagainya. Kenapa ganja itu diharamkan? Disebabkan tidak ada dalil yang mengharamkan ganja, tetapi berdasarkan kias. Kias ini ada dalil dengan kaedah-kaedah datang daripada hadis. Kita jangan bincang tu panjang sangat. Nanti tukar topik jadi topik fiqh. Dalam akidah, kias itu sama sekali ditinggalkan dan tidak boleh dipakai sama sekali. Dalam akidah sama sekali. Sesiapa sahaja yang berdasarkan akidahnya dengan kias, faqad batala, maka sungguh akidah itu batil. Sedangkan akidah semuanya datang dalil daripada Al-Quran dan juga hadis. Dan apa yang diijma'kan oleh salaf dalam masalah akidah tersebut. Nah, poin yang ke-5.
الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله عند رسوله فلا تتبع شيئا بهوى. Naam. Wa qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, wa'lam, maksudnya dengan ilmu, ketahui dengan ilmu, iaitu ketahuilah, rahimakallah, agar Allah merahmati kalian, anna ad-dina, sesungguhnya agama ini, bima innama jaa min kibalillah tabaraka wa ta'ala, bahawa agama ini datang daripada sisi Allah Azza wa Jalla. Agama Islam ini datang daripada sisi Allah Azza wa Jalla, bukan daripada seorang imam ataupun syekh. Agama ini datang daripada Allah Azza wa Jalla. Lam yudha' ala uqulir rijali wa ra'ihim, dan agama ini tidak boleh diletakkan di atas akal manusia dan pendapat-pendapat mereka. Agama ni tidak boleh diletakkan di atas ala uqul, di atas akal manusia. Dan juga wa ara'ihim, dan juga pendapat-pendapat mereka. Wa ilmuhu inda Allah wa inda Rasul, dan ilmu itu mesti datang daripada Allah dan Rasul. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala dalam nuniyahnya, dalam baitnya, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul wa ma qala sahabah. Ilmu itu adalah apa yang diucapkan oleh Allah, iaitu Al-Quran, apa yang diucapkan oleh Nabi, iaitu hadis, dan apa yang ditinggalkan oleh sahabat, itu athar. Itu adalah ilmu. Selagi mana kita mempelajari Al-Quran, hadis, dan juga apa yang disebutkan oleh para sahabat, itu adalah ilmu. Maka berkata Imam Al-Barbahari bahawa ilmu itu di sisi Allah dan juga Rasulnya, iaitu Al-Quran dan hadis. Fala tattabi' syai'an bihawak, jangan kamu mengikuti sesuatu pun daripada cita rasa hawa nafsumu. Maka berkata Imam Barbahari pada awalnya, supaya kita bear in mind, sentiasa ingat dalam akal kita bahawa Allah Ta'ala menurunkan agama Islam ini daripada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran, inna ad-dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diredai oleh Allah kecuali agama Islam. Allah tidak pernah meredai agama Yahudi. Allah tidak pernah meredai agama Nasara. Allah tidak pernah meredai agama Majusi dan sebagainya. Apa yang Allah redai adalah Islam. Lalu Allah memerintahkan kita, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samiul alim. Dalam agama Islam itu tidak ada paksaan untuk seseorang itu masuk ke agama Islam. Akan tetapi Allah memerintahkan kita untuk apa? Mengkufuri taghut, iaitu mengkufuri sesuatu benda yang syirik dan kufur. Dan Allah memerintahkan kita bil urwatil wuthqa lan fisama laha, iaitu sentiasa ikatan akidah kita itu mesti benar. Maka agama ini apa yang disesuaikan daripada Al-Quran dan hadis, dan tidak boleh kita mengikuti agama ini dengan apa yang kita sangkakan daripada hawa nafsu kita. Maka berkata Imam Barbahari, fala tattabi' syai'an bihawa, maka jangan sekali-kali kita mengikuti sesuatu yang datang daripada hawa nafsu, bihawa. Ramai manusia yang membuat amalan bid'ah di dalam agama ini disebabkan hawa nafsu. Ketika Allah Azza wa Jalla mencipta Adam alaihi salatu wassalam, Iblis telah melihat jasad tubuh Adam alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari riwayat ini, dalam kitab
penciptaan manusia, di mana iblis melihat Allah Azza wa Jalla telah siap mencipta Adam alaihi salatu wassalam, lalu iblis melihat makhluk ini. Dia memutar sekeliling Adam alaihi salatu wassalam, melihat jasad Adam. Belum ada ruh. Lalu melihat Adam ini ada bulatan di perutnya. Wallahu alam, tidak ada penjelasan dalam hal tersebut. Barangkali itu maksudnya ada pusat. Pusat manusia ni. Lalu iblis ni tersengih melihat Adam ini ada kecacatannya, ada lubang kan. Jadi dia tahu bahawa di mana kekurangan Bani Adam ini akan datang. Apa yang iblis tahu daripada kekurangan anak Adam ini adalah apa dia? Hawa nafsu. Barakallahu fikum. Kemudian Allah menciptakan Adam ini dan datangnya pasangannya Hawa alaiha salatu wassalam. Lalu kedua-duanya diperintahkan duduk di dalam jannah. Allah memerintahkan kedua-duanya, waskun anta wa zaujukal jannah. Engkau dengan isterimu duduk dalam jannah. Wa kula minha haitsu syi'tum ragada wa la taqraba hadhihi syajarah. Makanlah apa saja as you wish, nak makan dalam jannah ni, kecuali wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali kamu menghampiri pohon ini. Menghampiri pohon ini. Allah memberi apa ni? Ini tahdzir ke bukan? Tahdzir. Allah mentahdzir, memberi peringatan kepada Adam alaihi salatu wasalam sama isterinya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali kamu menghampiri pohon. Jadi di situ bahawa Allah pun telah menciptakan bahawa Bani Adam ini mempunyai hawa nafsu, sedangkan malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Lalu apa yang dilakukan oleh iblis? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Iblis tak perlu masuk dalam jannah untuk menghampiri Adam. Hanya cukup dengan bisikan dan tiupan. Tewasnya Adam alaihi salatu wassalam menghampiri pohon al-khuld. Maka disingkirkan, dikeluarkan daripada al-jannah disebabkan mengikuti hawa nafsu. The moral of story is, Allah memerintahkan Adam alaihi salatu wassalam untuk taat kepada Allah atas penciptaannya. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidak lain aku menciptakan jin dan manusia ni semata-mata untuk mengabdikan diri kepada aku. Jadi Adam ni diciptakan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Lalu iblis menggodanya sehingga dia gagal untuk mematuhi perintah Allah dan disingkirkan daripada al-jannah. Nah, itu hikmahnya. Dan Allah dah tahu dah bahawa Adam ini pun akan diturunkan daripada jannah. Akan diturunkan. Dan Allah tahu. Dan para malaikat pun akan tahu bahawa manusia inilah yang akan merosakkan di muka bumi ini. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia nak turunkan seorang khalifah di muka bumi ini. Ada makhluk yang akan hidup di muka bumi. Lalu para malaikat berkata, manusia ini akan menumpahkan darah yang banyak, membuat rosak banyak. Lalu Allah menunjukkan ilmunya itu luas. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Lalu iblis ini, dia dah tahu bahawa manusia ini mempunyai hawa nafsu. Apa yang dibuatkan oleh iblis untuk hamba-hamba ni? Iblis ini dia tidak suka menggoda orang-orang yang membuat maksiat.
Berkata Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, antaranya telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Majmu'ul Fatawa, Inna sahibal ma'siyah la yuhibbut tawwab min ma'siyatihi. Sesungguhnya pelaku maksiat tidak akan bertaubat. Inna sahibal ma'siyah yuhibbut tawwab min ma'siyatihi. Pelaku maksiat itu akan bertaubat daripada kemaksiatannya. Wasahibal bid'ah, dan pelaku melakukan ibadah bid'ah ini, la yuhibbut tawwabi min bid'atihi. Dia tidak akan merasa aman untuk bertaubat daripada bid'ahnya. Amma fi riwayah, dalam riwayat yang lain, Sufyan Al-Thawri menyebutkan, Innal iblis ahabba sahibal bid'ah min sahibil maksiyah. Sesungguhnya iblis itu lebih menyukai pelaku bid'ah berbanding pelaku maksiat. Apabila orang bertanya kenapa, kerana pelaku maksiat akan bertaubat daripada maksiatnya, sedangkan pelaku bid'ah tidak akan bertaubat daripada bid'ahnya. Nah, kita lihat apa hikmah. Orang yang minum khamar, orang yang berjudi, orang yang berzina, orang yang merompak dan merampok dan mencuri dan sebagainya, dia tidak pernah mengakui perbuatan itu benar dan betul. Dan dia tahu perbuatan itu salah. Dan syaitan dah pun tahu perbuatan itu, manusia akan menyangkakan itu salah. Kalau tidak salah, kita sebutkan kenapa para pelaku-pelaku maksiat ini akan berselindung di belakang tabir, di belakang dinding, di belakang langsir dan sebagainya. Tidak mau dilihat oleh manusia aib-aibnya. Akan tetapi iblis ini menyukai orang yang merosakkan agama. Kerana apa? Orang yang merosakkan dirinya, dia tahu yang dia merosak dirinya sahaja, maka dia akan masuk neraka secara individu. Adapun orang yang merosakkan agama ini, maka dia akan merosak seluruh agama Islam ini, semua umat-umat ini dengan jamaahnya sekali masuk dalam neraka. Maka kalau ustaznya, syekhnya itu sesat, maka semua pengikutnya juga sesat, semuanya masuk ke dalam neraka. Yang kedua, pelaku bid'ah dia akan sangkakan yang dia buat itu adalah benar dan betul. Kerana apa? Apa yang dia buat itu hanyalah ibadah katanya. Kita berzikir, tapi caranya tak sama. Berzikirnya kita ini adalah berjoget, terlompat-lompat macam beruk mak. Itu caranya saja. Yang antum zikirnya diam-diam saja. Dia kata antum zikir no feeling. Yang kita zikir yang meloncat-loncat ni macam beruk mak ni, kita dah ada feeling, makam kita lebih tinggi. Sebenarnya syaitan ni bersama dia dengan mengajar untuk berjoget-joget. Sedangkan sunnah mengajar bahawa zikir itu dengan tenang, perlahan, tenteram dan sebagainya. Orang yang tak ada agama pun tahu zikir itu dah salah dah, berjoget-joget macam ni. Jadi apa yang kita ceritakan di sini adalah hawa nafsu. Bahawa pelaku hawa nafsu tidak pernah sangkakan dia mengikuti hawa nafsu. Di sini kita nak cuba menjelaskan apa kategori orang yang mengikuti hawa nafsu ni. Siapakah orang yang kategori yang dikatakan sebagai mengikuti hawa nafsu? Apabila setelah mereka memahami dalil, dibacakan kepadanya dalil yang jelas, wadih, wassarih, wassahih, dalil itu jelas, lagi tepat dan juga benar, lalu dia masih berpaling dan dia bersangka bahawa keyakinan dia itu lebih baik dan lebih betul, maka ketahuilah wahai saudaraku, sungguh orang itu telah melakukan kebatilan mengikuti hawa nafsu. Waliyanaudzubillah. Nah, kita tertinggal lagi satu matan sebelum poin yang kelima tadi.
وَذَلِكَ أَنَّ السُنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ فَقَدْ أَحْكَمَا أَمَرَ الدِّينِ كُلِّهِ وَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ فَعَلَى النَّاسِ اتِّبَاعُهُ. Lalu yang demikian itu diperintahkan. وَذَلِكَ أَنَّ السُنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ. Jumpa tak? Ya, sebelum kelima tadi, selepas ucapan Umar bin Khattab. Dan yang itu, maksud dia wadzalika, yang itu kembali kepada awal-awal kita belajar syarah sunnah. Berkata Imam Al-Barbahari, luzumul jamaah, sentiasa mengikuti al-jamaah ini, bahawa ahlu sunnah wal jamaah qad ahkama, sungguh mereka ini telah menjelaskan semua perkara agama ni. Amaraddin, agama ni dah jelaskan, ahlu sunnah dah jelaskan, clear. Tidak ada yang meragukan, tidak ada satu yang tertinggal, tidak ada satu pun yang diragui lagi. Kullih, maksudnya tidak ada pengecualian. Wa tabayyana linnas, telah dijelaskan semua manusia bahawa Islam ni telah jelas agamanya. Fa'alan nas, maka manusia hendaklah ittiba', mengikutinya saja. Maka agama ni ittiba' wala ibtida'. Ittiba' mengikuti, ibtida' memulakan suatu benda yang baru. Wa hadzal khata', dan ini adalah salah. Jadi balik pada ucapan Imam Al-Barbahari, fala tattabi' syai'an bihawa, maka jangan sekali-kali kalian mengikuti hawa nafsu dalam masalah beragama. Sama ada kita sukai atau kita tidak sukai, perbuatan itu harus ditinggal, kita tinggal. Apabila amalan itu harus, perbuatan itu harus diikuti dan dibuat, maka kita buat. Berkata Imam Al-Barbahari tadi, fa'alan nasi ittiba', maka manusia semua mesti ikuti ahlu sunnah ini berdasarkan firman Allah dalam surah Ali Imran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu, ya ini apa? I'tisam, ikatan yang paling kuat sekali agama Allah. Wa'tasimu bihablillah, ikatan tali Allah ini ikat kuat-kuat. Bihablillahi jami'a, jami'a bermakna jama'ah. Semua kaum muslimin mesti pegang dengan tali Allah ni. Maka al-jamaah ini kita sebut dalam hadis Bukhari. Nabi SAW sebutkan, fa'alaikum bil jamaah fayadullahi ala jamaah. Bersamalah kalian dengan jamaah ini para sahabat, kerana yadullah, tangan Allah bersama jamaah. Maka Allah Ta'ala berfirman, yang tidur sila bangkit. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Pegang sungguh-sungguh dengan tali Allah ini, jami'ah, seluruh serjamaah. Kemudian wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Tapi kenapa dalam agama ini masih ada terpecah berai? Dalam sebuah riwayat yang palsu, dhaif, ramai ustaz-ustaz ni kalau masuk ceramah di dalam media, dia kata bahawa perpecahan itu rahmat. Ini palsu ni. Sedangkan tafarraqu azabah, perpecahan itu satu azab. Mana ada perpecahan itu nikmah, perpecahan itu azab. Maka suami isteri nanti akan bercerai, lalu kata bercerai ini adalah nikmah. Sedangkan bersatu itu adalah nikmah. Berpecah itu adalah azab. Maka Allah Ta'ala berfirman, wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Kemudian Nabi SAW memberikan kita satu lagi peringatan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati
setelah peninggalan aku nanti. Ini khutbah Nabi di mana? Untuk kecilkan dia punya mic dah. Test. Okey. Apa yang Nabi sebutkan di dalam mana? Khutbah hajah. Khutbah wida', haji wida'nya itu. Apa yang Nabi SAW sebutkan? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup selepas peninggalan aku nanti, mereka akan melihat manusia itu akan berpecah, berselisih dan sebagainya. Nabi dah sebut. Jadi jangan kita sangkakan bahawa perpecahan ni disebabkan pandangan ini, kerana ada pandangan yang keras, ada pandangan yang cuba nak memecah belahkan ni. Orang yang berkata ini, cukuplah antum tahu bahawa orang itu sungguh telah jahil. Sedangkan Nabi sendiri sebutkan bahawa umat ini akan berpecah ke tidak? Siapa sebut? Kita nak cuba pecahkan umat. Kita sedangkan menyatukan umat kepada akidah yang satu, iaitu al-jamaah. Mereka yang memecahkan belah ini, mereka inilah yang dinamakan sebagai apa? Orang apa? Yang memecah belahkan umat ini. Yang disebutkan oleh Nabi SAW. Mereka yang memecah belah inilah yang dibimbingkan oleh syaitan. Dalam hadis yang disebutkan Irbad bin Sariyah, illa syaitan yad'ulah, kecuali syaitan yang membimbing mereka ini. Sedangkan jamaah ini adalah yang dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla siratal mustaqim. Maka Nabi memerintahkan fa'alaikum bisunnati, maka kalian sentiasa mengikuti sunnahku. Maka sunnah itu harus diikuti, ittiba, mesti ikuti, bukan ditinggalkan dan melakukan ibtida, iaitu melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan. Nah, kita sambung ucapan Imam Bahari lagi. La hujjata. Hujjata. La hujjata laka faqad bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatihi as-sunnah wa awdaha li ashabihi wa hum al-jama'ah wa hum as-sawadu a'zam was-sawadu a'zam al-haqqu wa ahman wa ana ومن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من أمر الدين فقد كفر. Berkata Al-Imam Barbahari rahimahullahu ta'ala bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatamarraka minad dini fatakharraja minal Islam. Barang siapa yang berpecah, tafarraq, yang berpecah daripada, yang keluar daripada agama ini, mereka yang keluar daripada agama ini, mengikuti hawa nafsunya, berlepas daripada agama Islam ini, yang mengikuti hawa nafsu, maka sungguh mereka telah keluar daripada Islam. Kerana apa? Orang yang mengikuti hawa nafsu saja terkeluar daripada Islam. Kerana Islam itu adalah mengikuti Rasul, bukan mengikuti dirinya. Dan mengikuti dirinya maka diikut agamanya, dia tidak mengikuti agama Islam. Oleh kerana itu, sesungguhnya engkau tidak akan memiliki satu hujjah pun, yang satu hujjah pun terhadap apa yang kamu sangkakan. Di sini berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, maka la hujjata, maka tidak ada hujjah bagi mereka itu. La hujjata laka faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummati as-sunnah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan kepada umatnya, iaitu sahabat, ditinggalkan wasiat itu adalah as-sunnah. Wa awdaha li ashabih. Kemudian Nabi pun memberi penjelasan, wadaha, iaitu memberi penjelasan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Dah berikan penjelasan kepada sahabat Nabi, cara apa sepeninggalan dia begini dan begini. Semua sahabat telah berilmu sebelum Nabi SAW diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu wahum al-jamaah. Itu adalah jamaah, para sahabat. Wahum sawadul azam. Siapa itu sawadul azam?
Kelompok siapa tu? Sawadul Azam. Wasawadul Azamu, dan disebutkan oleh Imam Barbahari, Sawadul Azam disebut dalam hadis yang sahih bahawa Sawadul Azam, siapa dia? Mereka adalah ahlul haq wa ahluhu. Mereka itu adalah orang yang sentiasa mengikuti kebenaran dan pengikut-pengikutnya. Faman khalafa ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri ad-din faqad kafara. Barang siapa yang menyelisihi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu perkara sahaja dalam urusan agama ini, maka sungguh dia telah kufur. Demikian ahlu sunnah sentiasa mengikuti Allah, Rasul, dan mengikuti ijma' para sahabat salaf. Siapa yang menyelisihi sahabat Nabi dalam urusan agama satu saja perkara, maka sungguh telah dia itu kufur telah kafir daripada agama ini. Setakat ni ada soalan dulu yang berkaitan. Nah. Dalil dalam kitab Nawaqidul Islam oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala sebutkan dalam kitab Nawaqidul Islam, pembatalan-pembatalan Islam. Ada 10 perkara yang membatalkan Islam. Itu adalah satu kaedah daripada 10 perkara yang biasanya manusia ini terjatuh dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi dia termasuk perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu terbatalnya Islam daripada 10 langkah tersebut. Cuma yang di sini dia menunjukkan juga orang yang menyelisihi pandangan sahabat-sahabat Nabi, maka dia terkeluar daripada Islam. Begitu juga sesiapa yang berpaling daripada Nabi sahaja dah terkeluar daripada Islam. Siapa yang berpaling pada sahabat atau keluar pada Islam, apalagi pada Nabi. Maka kita tidak pernah meragui mengatakan bahawa Syiah Rafidah itu terkeluar daripada Islam. Siapa yang meyakini bahawa Syiah Rafidah itu adalah Islam, sungguh orang itu telah kafir. Siapa saja. Kerana Syiah Rafidah itu cukup banyak perkara. Dia mencela sahabat, dia mencela Nabi, mencela Jibril, mencela Allah. Semua dia cela. Rafidah mencela Allah. Kalau Allah cela, apa tak kafir ke? Dah kafir. Seperti orang-orang Yahudi, memang dia agama sepihan daripada Yahudi. Yahudi mencela Allah. Dia kata Allah ini belenggu tangannya, bakhil, kikir. Adapun Rafidah mengatakan bahawa Allah ini mempunyai sifat bada, sifat pelupa. Dan Syiah juga mengatakan bahawa Nabi Jibril itu daripada Allah, Jibril kemudian Rasul. Jibril juga mempunyai sifat tertidur, sehingga cuai dan leka sepatutnya wahyu itu disampaikan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Lalu tersasarnya postcode salah ke Nabi SAW, mencela Jibril. Sedangkan malaikat ini sifatnya maksumin. Dia berperintah bersikap, malaikat ni hanya bersikap dia apa yang diperintahkan dia buat. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat ni tidak pernah menderhakai perintah Allah walaupun satu pun. Itu sifat malaikat. Lalu mencela Nabi SAW dan isterinya. Mencela isteri-isteri Nabi itu adalah mencela Nabi. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ahzab, muka surat yang pertama, bahawa isteri-isteri Nabi itu adalah ummahatil mu'minin, ibu-ibu kaum mukminin. Kalau ibu kita dicela, ibu kita dimaki hamun, apa perasaan antum? Sedangkan yang dicela ini adalah ibu kepada kaum muslimin. Lalu Allah Ta'ala berfirman, At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik.
lelaki yang buruk untuk perempuan yang buruk, perempuan yang buruk untuk lelaki yang buruk. Sekiranya isteri-isteri Nabi itu buruk, maka suaminya Nabi SAW itu turut juga mengikuti sifat buruk. Jadi mereka mencela isteri Nabi, mereka cela Rasulullah SAW. Dan mereka apa lagi kemudian setelah Nabi, dan mereka mencela sahabat. Kesemua sahabat itu adalah ahli neraka kecuali Salman Al-Farisi, Ali bin Abi Talib dan juga Hasan dan Hussein. Lainnya semua ke neraka di sisi mereka. Maka barang siapa ni, balik kepada soalannya, barang siapa yang meragui untuk mengkafirkan orang-orang Syiah, maka sungguh orang tersebut juga telah kafir. Kerana dalam satu perkara yang membatalkan Islam adalah man lam yukaffir al-kafir fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang kafir, maka sungguh dia telah kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang Yahudi, maka dia telah kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang Nasara, maka dia telah kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrikin, maka dia telah kafir. Ada di kalangan umat Islam yang mengakui bahawa tidak boleh kita mengkafirkan Yahudi dan Nasrani, kerana mereka termasuk ahli kitab. Maka bolehnya kita mengucapkan kepada mereka itu Merry Christmas. Ataupun kita tidak boleh mengatakan seseorang itu kafir. Kita harus mengatakan seseorang itu dengan perkataan non-Muslim. Dan ini adalah ucapan-ucapan yang batil. Saya sebutkan banyak kali bahawa Allah hanya sebutkan halal dan haram. Dia tidak ada kata non-halal. Halal dan haram. Kenapa tak nak sebut babi di golongan kategori jual-jual daging babi ni disebutkan haram di situ, disebut non halal? Takut sangat dengan haram. Dia kata non halal. Sehingga orang Arab pun menjadi bodoh. Dia tidak mengguna halal, dia kata ghairil halal. Sebenarnya haram. Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, al halalul bayyin wal haramu bayyin. Halal tu jelas dan haram tu jelas. Tak ada sebutkan halalul bayyin wa ghairul halal bayyin. Haram, tidak ada ghairul halal. Nah, jadi apabila Allah Ta'ala menyebutkan Islam dan lawannya itu kafir, lalu kita tak boleh kata seseorang itu kafir. Kita harus berkata orang itu non-Muslim. Dan sangkaan ini juga menyebabkan seseorang itu menjadi kufur. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman secara wadih, jelas di dalam surah Al-Bayyinah, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Innal ladhina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa yang sebut kafir? Ente. Allah sebut kafir. Dari kalangan ahlil kitab wal musyrikin, dan seluruh orang-orang musyrikin. Ahlil kitabi wal musyrikin, kedudukan mereka ni di mana? Finnari jahannam khalidina fiha, mereka kekal. Kemudian Allah sebutkan ulaika hum syarrul bariyah, mereka ini adalah seburuk-buruk makhluk yang ada di muka bumi. Lalu apakah antum nak muliakan dia kata mereka ni tak kafir? Mereka ini non-Muslim. Ini akidah lah. Ingat, orang yang meragukan ni maksudnya dalam hatinya tidak ada iman yang indah, iman yang manis. Kita bukan ajar kepada ideologi untuk memusuhi atau memerang orang-orang kafir. Tidak, Ahlu Sunnah tidak memerangi orang kafir. Ahlu Sunnah hanya berkeyakinan bahawa orang kafir itu adalah kafir. Bukan nampak orang kafir lalu dilibas kepala orang-orang kafir. Dengan orang kafir kita tak boleh beli barang-barang orang kafir. Yang sesiapa yang berkeyakinan bahawa tidak boleh membeli barang orang kafir, itulah yang ekstremis tu. Sedangkan membeli barang orang kafir boleh ke tidak? Boleh, tapi beli barang orang Muslim afdal. Jangan sampai orang kafir semua tak boleh dibeli. Semua orang dalam kocik ni ada barang orang kafir dalam kocik antum. Ada. Apa dia? Tu HP tu.
Apa tu? Duit, fulus. Semua orang kafir yang buat. Yang ada pada diri antum apa? Tu, jubah dengan ketaya. Itu pun main China, kafir buat. Lalu kata barang kafir tak boleh beli, barang kafir tak boleh beli. Jangan kata tak boleh beli, antum telah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Hukum beli jual beli itu adalah halal selagi mana tidak ada riba. Tetapi gunakan kalimat-kalimat yang betul adalah membeli barang kaum muslimin itu afdal. Jadi balik pada pembatalan-pembatalan Islam, maka termasuk perkara yang membatalkan seseorang daripada Islam adalah tidak meyakini bahawa sesuatu yang telah dikafirkan lalu tidak mengkafirkan. Nah, yang kedua, bagi seorang talabul ilm tidak begitu mudah untuk belajar lalu balik pulang orang mencela sahabat dia terus kafir. Ingat, mengkafirkan ini bukan tugas kita, adalah sesuatu perkara yang berat. Tidak begitu mudah untuk mengkafirkan seseorang, kerana terjatuh seseorang itu menjadi kafir disebabkan setelahnya kita memberikan dia hujah-hujah. Kerana dalam kaedah usuluddin kita mempunyai satu kaedah iqamatil hujjah wa izalati syubhah, menegakkan hujah dan juga membasmi syubhat-syubhat. Lalu setelah kita bacakan dia dalil-dalil, didatangkan bantahan-bantahan, kita lalu membantah bantahan dia. Kemudian barulah kita mengatakan bahawa keyakinan begini dan begini menyebabkan kamu menjadi kafir. Nah, barakallahu fikum. Soal. Ada soalan? Dalam masalah akidah tadi ada soalan? Alhamdulillah. Baik. Soalan-soalan yang disebutkan di dalam senarai soalan, apakah terdapat masalah ataupun masail furu' di dalam masalah akidah? Maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahawa semua dalam masalah akidah adalah usul, prinsip, sedangkan furu' itu tidak termasuk dalam masalah usulul akidah, iaitu usul-usul akidah. Furu' adalah pecahan-pecahan di dalam akidah. Maka ahlu sunnah tidak beranggapan bahawa pepecahan itu termasuk prinsip akidah. Maka apa perbezaan Asy'ariyah dan Maturidiyah dan juga akidah salaf? Maka semua itu adalah apa dia? Pepecahan, bukan usul. Pepecahan bukan termasuk daripada ahlu sunnah. Jadi kalau kita katakan Asy'ariyah dan Maturidiyah itu adalah pepecahan, bukan bermaksud itu masalah furu'. Dia terkeluar daripada ahlu sunnah. Jadi furu' yang harus difaham dalam akidah adalah dalam masalah-masalah nak menghukumi. Anda berikan penjelasan. Contoh, Khawarij. Kalau Khawarij semua faham kan? Khawarij ini, kita meyakini bahawa Khawarij ini kilabun ahlin nar. Mereka ini adalah anjing-anjing neraka. Siapa yang sebut? Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih. Lalu mereka ini Nabi sebutkan mereka terkeluar daripada Islam seperti busur anak panah. Sedangkan Khawarij ini solat. Kemudian Nabi memberikan mereka gambaran bahawa orang Khawarij ini solat dia lebih baik daripada solat kalian. Puasanya lebih baik daripada solat kalian. Tilawah, baca Qurannya lebih baik daripada tilawah kalian. Tapi mereka terkeluar daripada Islam seperti busur anak panah yang keluar begitu laju. Nampak? Maka para ulama dalam masalah tersebut ikhtilaf sama ada Khawarij ini kafir ataupun tidak. Itu bukan masalah furu'. Itu ikhtilaf. Furu', apabila kita kata furu' dalam akidah, maka orang tu terkeluar daripada akidah. Maka dalam akidah semuanya usul. Yang furu' kita kata itu Asy'ariyah, Maturidiyah, itu perpecahan dalam akidah. Bukan perpecahan yang dibolehkan, perpecahan yang terkeluar daripada Ahlus Sunnah. Naam.
Kemudian soalan yang kedua, apakah hukum kita boleh solat di belakang imam mubtadi' ahlul bid'ah? Boleh. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kalau kita tahu imam itu memang ada mempunyai keyakinan akidah bahawa dia sentiasa pergi kepada kubur si fulan dan beristighathah di kubur tersebut, baru tak boleh solat di belakang imam tersebut. Yang jelas imam tu memang ada keyakinan syirik, maka kita tidak solat di belakang imam tersebut. Adapun di masjid-masjid awam, semuanya masjid yang kita tidak kenali kebid'atannya, maka boleh solat. Nanti jangan sampai antum buat satu masjid sendiri, masjid-masjid lain semua tak boleh. Benda ni pernah berlaku ni dulu di tempat Sungai Tiram. Nanti kita cerita. Mereka dia tak nak pergi masjid awam kerana dia kata masjid awam ni semua orang ahli bid'ah, tak boleh solat dengan orang-orang ahli bid'ah. Kerana ini pemikiran takfiri. Tidak boleh. Takkan setiap kali nak solat imam, ente bid'ah ke tak bid'ah? Tanya dulu. Tak ada. Kita boleh solat di belakang semua imam asalkan kita tahu bahawa akidahnya itu tidak menyimpang. Yang ketiga, sifat-sifat Allah seperti kaki, tangan, muka, wajah dan sebagainya. Apakah ia termasuk sifat-sifat makhluk? Bahawa ahlu sunnah dalam masalah akidah, ini dalam masalah tauhid, bahawa tauhid itu kepada rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat. Rububiyah ini diyakini oleh semua manusia. Abu Jahal pun ada tauhid, iaitu rububiyah. Kenapa dipecahkan kepada 3 sedangkan pada zaman Nabi memang tidak ada perpecahan ini? Cuma dia kaedah nak memahaminya. Ada orang kata ini adalah ajaran yang salah, memecahkan tauhid kepada 3. Bukan tauhid 3, dia memahamkan cara nak memahami dia. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tak hukum nama mad asli, mad thunai, mad iwad, mad badal? Ada? Tidak ada. Mereka baca, mereka faham benda tu semua. Kemudian datangnya Al-Quran ini kepada orang ajam, bukan orang Arab, lalu nak memahami sama ada mad asli atau mad badal. 10 kali ajar mad asli disangkakannya mad badal, 10 kali ajar mad badal disangkakan itu mad iwad. Tak faham-faham lagi. Lalu dipecah-pecahkan kategori-kategorinya, dipahamkan lagi dengan lebih jelas. Tajwid itu dipecah sampai 40 lebih hukum. Kan? Quran ni satu, lalu dikata orang yang memecahkan tajwid banyak ni semua sesat. Lalu baca ya Quran ini ikut dan dia lah. Kan? Jadi faham, itu satu formula untuk kita memahami bacaan qiraah. Demikian dalam masalah tajwid. Demikian juga dalam masalah bahasa Arab. Kita belajar Arab, kita ada harful jar, kita ada mudhaf, kita ada na'at wa man'ut. Ni semua di dalam ilmu-ilmu saraf, nahwu ni semua disebabkan kerana bahasa Arab tu terpecah kepada luar Arab. Antum tahu tak orang Arab sendiri tak tahu Arab? Tahu? Siapa belajar Arab? Huruf ba, Rashid, ba ni huruf apa? Harful jar. Lepas harful jar baris apa? Rizal, baris bawah. Orang Arab duduk dengan Imam Muqbil dulu di Yaman, di Damash dulu. Ya, orang Su'afiqah ni duduk dengan Syekh Imam Muqbil. Lalu Imam Muqbil suruh dia i'rab. Apa tu Baqarah? Dia kata Baqarah ba harful jar. Sedangkan Baqarah itu sapi betina. Dia kata ba tu adalah harful jar. Nampak? Orang Arab sendiri pun belum tentu tahu bahasa Arab. Berbanggalah pelajar-pelajar di sini jago-jago Arabnya. Ya, ada banyak ya, ada Al-Habsyi, ya, Al-Habsyi, Al-Habsya, Al-Atas, Al-Bawah, ada macam-macam di sini orang Arab. Semua Yamani di sini. Ada seorang aja Bawian. Lain semua Arab sini. Barakallahu fikum. Okay, baik. Tadi jadi balik kepada perpecahan kepada 3 tauhid. Siapa tak faham, fahamkan mereka yang hadir. Yang tidak hadir, fahamkan juga. Jadi rububiyah ni dipahami oleh Abu Jahal, Abu Lahab di zaman Nabi SAW. Semuanya memahami apa dia? Tauhid rububiyah.
Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Bila tanya kepada mereka orang musyrikin, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Lalu mereka kata Allah. Dia imani tak Allah? Dia imani Allah. Man nazzala minas sama'i ma'an. Siapa yang turun air hujan daripada langit? La yaqulunna Allah. Mereka katakan Allah. Siapa memberikan kamu rezeki? Dia kata Allah. Dia beriman tak kepada Allah? Beriman kepada Allah. Allah tu ada rububiyah. Ketuhanan tu memang Allah, ada sifat Tuhan. Orang-orang asli yang duduk dalam hutan pun, dia tahu Tuhan tu di atas, tapi tak boleh nampak. Lalu dia duduk dalam hutan, dia mencari objek yang paling besar. Jadi Tok Batin cari, ini pokok paling besar. Ini dia. Orang duduk kat laut pun dia cari. Dia tahu Allah tu ada di langit paling atas sekali. Lalu dia nak mencari makhluk yang paling besar di laut. Lalu dia bertanya, tekong dia tanya, which creatures in the biggest in the sea? Lalu pengikutnya berkata, whale. Anda tahu whale? Apa whale? Paus. Ikan paus besar tak? Whale. Maka tu dia berzikir whale. Paus besar. Lalu orang-orang Hindu duduk di darat, dia bertanya, makhluk apa paling besar di atas muka bumi ini? Tidak, dia duduk kat laut. Siapa paling besar? Gajah. Sifat manusia ni, dia nak cari sesuatu yang paling besar dan tinggi. Itu fitrah manusia. Itu dia mencari uluhiyah. Maka uluhiyah yang diajar oleh Islam adalah Allah ni bersifat ulu, tinggi. Semua kaum muslimin kalau doa tangan ni ke bawah ke atas? Tak boleh naik ke atas, Allah bertempat lalu ke bawah. Ke bawah pun tempat juga. Pusing-pusing pun ada arah. Jadi ke mana antum nak pergi doa ni? Pening dia akhirnya. Akhirnya tak berdoa lah. Nah, itu uluhiyah. Lalu yang ketiga ni yang kita nak belajar adalah asma dan sifat. Nama asma, nama-nama, was-sifat dan sifat-sifat Allah. Dalam bab ni lah Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi pentakwilan dalam masalah falsafat. Antaranya, Allah ini mempunyai tangan, Allah mempunyai kaki dan wajah. Soalan yang pertama kita harus tanya, yang menyebutkan Allah ada tangan, wajah dan kaki, siapa yang sebut? Allah. Nabi sebut? Tidak. Yang sebut sendiri Allah. Sabata li nafsihi, dia menetapkan dirinya sendiri, bukan Nabi. Pertama, ketika orang Yahudi berkata Allah, tangan Allah ni berbelenggu, wa qalatil yahud yadullahi maghlulah, tangan Allah itu berlenggu. Kemudian Allah menafikan, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu. Lalu Allah melaknat mereka, sedangkan tangan orang Yahudi itulah yang berlenggu. Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Lalu Allah Ta'ala sendiri klaim bahawa tangan dia dua, terbentang luas dan menginfakkan rezeki sesuai apa yang dia berkehendaki. Allah tak nafikan yang dia tidak ada tangan. Allah lalu mengisbatkan, menetapkan bahawa Allah mempunyai tangan. Berapa jumlahnya? 2. Oh, itu makhluk. Makhluk siapa yang tetapkan? Ente ke Allah? Makhluk ada 2 tangan, siapa yang tetapkan juga? Allah. Oh, kalau ada tangan tu makhluk. Bukan semua makhluk ada tangan. Ular ada tangan. Lalu kalau menetapkan tak ada tangan juga makhluk, kerana sebahagian makhluk tidak mempunyai tangan. Pernah nampak jin? Jin ada tangan? Tak pernah nampak? Alhamdulillah. Syaitan ada tangan? Kita tak tahu, pasal kita tak nampak. Tidak ada khabar yang menceritakan kita rupa jin tu macam mana secara fizikalnya.
Kita hanya beriman bahawa jin, syaitan, malaikat wujud dalam keadaan ghaib. Allah wujud dalam keadaan ghaib yang kita tidak tahu keadaan halnya. Yang ente bikin ribut-ribut dalam kepala otak, pergi fikirkan tangan Allah ni macam mana, siapa suruh? Ente lah yang kufur. Kita beriman bahawa Allah mempunyai dua tangan sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Dah, khalas, selesai. Kemudian Allah katakan di situ dia ada wajah. Wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal ard. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ke timur ke barat, di situlah wajah Allah. Jadi wajah Allah ada dua, di timur dan barat. Tidak, maksudnya wajah Allah ni meliputi langit dan barat, semuanya. Kemudian Allah dalam hadis menyebutkan bahawa Allah mempunyai kaki. Wal kursiyyu wada'a ar-rijlain. Kursi itu tempat letaknya dua kaki Allah. Yang sebut siapa? Nabi sebut dalam hadis yang sahih bahawa kursi itu tempat terletaknya dua kaki Allah. Lalu Nabi mentakwilkan tak macam mana rupa kaki dan sebagainya? Tidak. Sahabat pernah bertanya tak? Tidak ada satu riwayat sahabat bertanya. Mereka hanya beriman dan diam. Lalu dia kata tangan Allah ini, kaki Allah, wajah Allah ini semua makhluk, bahawa ini adalah akidah yang boleh menyebabkan seseorang menjadi kafir. Kita nak bagi tahu bahawa sifat-sifat ini semua disebut dalam Al-Quran, yang sebutnya Allah, yang menjadi penjelasannya Nabi dan sahabat tanpa mempersoalkan bagaimana keadaannya dan rupanya. Faham? Benda yang tak nampak jangan sibuk-sibuk, dan itu prinsip Ahlus Sunnah. Sekarang isteri antum di mana? Di rumah. Orang tanya, di mana isteri antum? Di rumah. Di mana Allah? Di langit, fis sama, alal arsh. Allah sebutkan daripada 7 tempat. 7 tempat dalam Quran bahawa Allah tu beristiwa di atas arsh. Okey. Isteri antum di mana? Di rumah. Tahu tak apa dia sedang buat di rumah? Tak tahu kan? Kerana kita tidak melihat. Yang kita yakin ni memang dia di rumah. Allah tu ghaib, yang Allah perintahkan kita mengimani bahawa apa yang disebutkan dalam Quran, Allah berada di atas arasy. Lalu dia yang buat ribut. Dia tanya, sebelum ada arasy Allah di mana? Ya Allah, ente lebih nak tahu Allah di mana sebelum ada arasy. Sedangkan Allah tidak pernah mencerita sebelum ada arasy Allah di mana. Yang dia sibuk nak cerita di mana? Di mana ente sebelum ente dilahirkan? Tahu tak dia? Dia pun tak boleh jawab. Maka perlu tak kita tahu Allah di mana sebelum ada arasy? Tidak. Dan apakah arasy itu Allah membutuhkan arasy tersebut? Tidak. Allah tidak memerlukan. La yahtaju bil arsh. Allah tidak memerlukan arasy itu. Tanpa arasy, tetap Allah di langit. Kita tidak menyebutkan bahawa Allah itu duduk, Allah baring, Allah tiarap di atas arasy. Cuma kedudukan Allah itu berada di atas arasy, dan di atas arasy, di atas Allah tidak ada sesuatu pun yang berada di atas Allah. Dan itu sifat-sifat Allah. Dah selesai. Jadi yang cuba mengatakan bahawa ini adalah akidah yang menyebabkan seseorang itu jadi kafir, disebabkan mentashbihkan Allah itu dengan sifat-sifat makhluk, adalah satu perkara yang salah, yang tidak mempunyai ilmu. Kita menetapkan sebagaimana Allah bersifatkan. Nah, sahih. Dalam hadis yang lain juga disebutkan hadis yang sahih bahawa tangan Allah itu sifatnya dua sifatnya di kanan. Oh, lalu dia otaknya berfikir kanan dua-dua, sebelah kiri tak ada, mesti kodong.
Yang memikirkan siapa? Dia tak? Yang kita suruh faham ilmu. Ilmu tu di sisi Allah dan Rasul. Tak selesai. Jangan berlebih-lebihan. Hulu dalam masalah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Baik. Fi soalan lain. Ada? Dah? Tak ada soalan. Kemudian kita tidak ada apa-apa soalan lagi ya. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadha wallahu a'lam musta'an. Dan kita sambung kitab Bulughah pada minggu hadapan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.